Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Menjawab soalan berhubung dengan wanita yang mengambil pil untuk mengelakkan daripada haid kerana ingin berpuasa Ramadan, walaupun telah, kalau mengikut jadualnya putaran kitaran haidnya ia waktu haid, tapi oleh kerana dia telah mengambil pil ataupun ubat yang menahan haid menyebabkan dia tidak datang haid. Adakah perbuatan itu dibolehkan? Jawapannya, perbuatan tersebut dibolehkan kerana ukuran haid itu berdasarkan kewujudan darah. Jika darah itu tidak ada disebabkan kerana sama ada sakit ataupun disebabkan kerana gangguan tertentu pada tubuh, maka dihukum apabila tidak ada darah, maka tidak ada haid. Apabila tidak ada haid, maka dia boleh berpuasa seperti biasa, seperti orang yang tidak kedatangan haid. Bahkan saya berpendapat, jikalau perbuatan dia itu mengambil pil berkenaan kerana dia inginkan supaya dia dapat beramal puasa, khususnya fadilat 10 yang akhir untuk bersolat malam dan seumpamanya, mudah-mudahan dengan kesungguhan dia itu, dia mendapat ganjaran pahala yang besar kerana keinginan atau kecintaan kepada fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada bulan Ramadan. Kesimpulannya, mana-mana wanita yang mengambil pil sehingga dia tak datang haid walaupun waktu haid, maka dia boleh berpuasa. Demikian juga dia boleh melakukan ibadat-ibadat lain yang mana terhalang disebabkan kerana haid. Dia boleh melakukannya apabila haid itu tidak datang ataupun tidak wujud pada tubuhnya. Assalamualaikum. Okey. Berapa minit? Ada soalan berhubung dengan bagaimana bagi penduduk negara yang begitu panjang puasanya. Saya pernah duduk di UK, memang kadang-kadang ada musim yang memang panjang, banyak jam. Kita sembahyang tarawih, sekejap balik tarawih sudah nak makan sahur, sudah nak masuk subuh. Adakah kita boleh sukat dengan mengubah waktu? Tak boleh. Kerana puasa tetap bermula daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari. Maka dengan itu, walaupun panjang, mereka yang berada di negara berkenaan hendaklah mengikut kepada ukuran ataupun ketetapan yang demikian. Puasa itu bermula daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari, iaitu maksudnya maghrib. Maksudnya subuh dan maksudnya maghrib untuk kita buka. Maksudnya subuh kita mula, maksudnya maghrib untuk kita buka puasa. Kalau dia tak mampu sehingga dia jadi mudarat pada diri dia dengan tempoh yang begitu panjang yang demikian, kalau seorang duduk negara berkenaan, kalau dah sampai memudaratkan diri di luar daripada keupayaannya, dia boleh berbuka dan digantikan pada hari yang lain, mungkin pada musim yang lain di negara berkenaan yang lebih pendek, dia boleh lakukan hal itu. Namun kalau dia nak berpuasa pada waktu itu, kalau Ramadan masuk pada musim yang mana siangnya panjang, maka puasanya mengikut waktu siang di tempat itu. Kerana dia masih boleh lagi diukur kerana adanya terbit fajar dan tenggelamnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan alasan yang sebahagian tanya, kenapa bagi negara-negara yang tak boleh disukat waktu puasanya kerana tidak kelihatan waktu terbit fajar dan tenggelamnya matahari, iaitu waktu masuk subuh dan waktu masuknya waktu maghrib, disebabkan kerana tidak negara-negara seperti di kutub utara ataupun kutub selatan yang tak dapat hal itu untuk diukur. Mengapa kita berpandukan kepada negeri yang terdekat, kita sukat ataupun kita ukur berdasarkan negeri yang terdekat? Atas alasan apa? Alasannya ialah hadis yang mana Nabi SAW menceritakan tentang hari-hari kedatangan Dajjal, di mana ada hari yang yaumun kasanah wa yaumun kasyahr wa yaumun
kal Jumaah. Ada hari yang seperti setahun, ada hari yang seperti sebulan, ada hari seperti satu Jumaat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sahabat bertanya Nabi, yaumun al-yaumul ladzi kasana atakfina fihi salatu yaumin. Hari yang seperti setahun tu cukup kau untuk kita puasa, untuk kita solat macam kita solat satu hari saja. Jadi oleh kerana hari yang mana Dajjal datang tu sehari tu sepanjang macam setahun, cukupkah kita sembahyang macam sehari? Kalau sembahyang macam sehari, walaupun tempoh dia macam setahun, 5 kali je lah, 5 waktu je lah. Nabi kata, la uqduru lahu qadrahu. Nabi suruh sahabat, tidak, Nabi kata kamu kena ukur dia, sukat dia. Sukat macam mana? Dulu sahabat mungkin fikir juga, mungkin nak kena agak zaman kita, kalau Dajjal datang ada jam, kita boleh tengok lah jam waktu subuh bila, jam waktu maghrib bila. Jadi kita boleh ukur berdasarkan itu, walaupun matahari sudah tidak dapat dijadikan sebagai kayu ukur bagi waktu-waktu salat. Berdasarkan hadis itu menunjukkan apabila kita gagal nak ukur waktu, kita boleh mengandaikan atau menyukatnya mengikut kebiasaan ataupun kadar-kadar yang kita tahu. Itulah yang digunakan oleh para ulama. Mengapa mereka menyatakan negara-negara yang tak boleh diukur waktu terbit fajar dan tenggelam matahari itu diukur berdasarkan negara-negara yang terdekat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan soalan kalau orang kafir masuk Islam, adakah dia kena qada puasa-puasa dia yang lepas? Jawapannya, ya, dia tidak wajib qada ataupun tidak diwajibkan mengqadakan puasa-puasa dia yang lepas. Kerana di dalam hadis Amr bin As, apabila dia masuk Islam, dia minta kepada Nabi, dia bai'ah pada Nabi, dia mensyarat pada Nabi, Nabi bagi tahu dia, al-Islamu yajubu ma qablahu. Dan sebagai riwayat disebut at-taubatu tajubu ma qablaha, sambungan dia. Ya, hadis yang sahih. Nabi kata pada Amr, Islam itu memadamkan memadamkan dosa yang sebelum daripadanya, kesalahan-kesalahan yang sebelum daripadanya. Jadi walaupun dia tu mungkin dah umur 70 tahun masuk Islam, maka dia tak puasa dalam 70 tahun dulu, sejak dia balik ke apa, dia tidak wajib untuk mengqadakan puasa dia. Tapi kalau dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan umpamanya, kalau dia masuk tengah bulan Ramadan, kata dia masuk Islam pada 15 Ramadan, 15 yang sebelum tu dia tak kena qada, tapi 15 yang mendatang itu, yang mana dia telah Islam, dia wajib untuk berpuasa jika dia mencukupi syarat untuk berpuasa. Yakni jika dia wanita, dia tidak ada haid. Jika dia lelaki, dia telah baligh. Demikian juga wanita juga telah baligh. Demikian syarat-syarat puasa itu mencukupi, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Habis tu yang 15 hari sebelum ni yang dia tak puasa dalam bulan berkenaan, 15 hari yang sebelum ni dia belum masuk Islam, dia tak wajib untuk menunaikan ataupun mengqadakan puasa itu, kerana ketika itu dia belum lagi masuk Islam, dan al-Islamu yajubu ma qablahu, Islam memadamkan dosa-dosa yang sebelum daripada itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan orang yang murtad, jika dia murtad, dia Islam kemudian dia murtad. Semasa dia murtad itu, dia telah meninggalkan puasa umpamanya dan kewajipan yang lain. Kemudian dia masuk balik Islam. Adakah dia kena qada masa tempoh dia murtad, yang mana dia tak mengamalkan agama itu, ketika dia murtad itu? Jumhur para ulama daripada Hanafiyah, daripada Syafi'iyah, ulama Hanafi, ulama Syafi'i dan ulama Hanbali, mereka melihat dia kena qada balik masa-masa zaman dia murtad itu. Dia kena qada. Itu pendapat jumhur para ulama dalam hal ini. Kerana dia yang buat pilihan murtad dia itu, dia bila masuk Islam, kalau tahun lepas dia murtad, dia anggap puasa tak wajib ke apa, dia tak puasa,
dia murtad kerana dia menganggap tak wajib, umpamanya dia mempersenda, umpamanya, maka dia murtad. Dia wajib qada ketika itu. Allah a'lam. Okey, hukum puasa orang murtad. Apa hukum orang murtad bila mereka puasa? Orang murtad maksudnya kalau dia tu melakukan apa-apa perkataan ataupun perbuatan ataupun lahir dalam diri dia kepercayaan yang mana tidak boleh ditakwilkan melainkan dia telah terkeluar daripada agama. Umpamanya dia menyatakan dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia menghina orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Dia kata hampa nak amal sunnah sangat, hampa pergi naik unta lah. Jadi kalau itu perkataan ingin menghina sunnah Nabi, umpamanya dia murtad. Dia terkeluar daripada agama. Ataupun dia kata benda-benda apa-apa. Dia dengar orang azan ke apa, dia kata tak ada kerja lain lah, menyalak lah, umpamanya, na'udzubillah. Maka dia murtad. Kalau orang yang murtad ini, ataupun dia kata apa-apa, dia hina ayat Quran, dia hina Quran. Bukan hina orang yang baca tu. Dia hina Quran itself. Dia hina ajaran. Murtad ni, maksud dia merendahkan atau menjatuhkan ataupun dia mengurangkan kedudukan dan ketinggian Allah dan Rasulnya. Bila dia melakukan hal itu, maka dia telah murtad. Atau mempersendakan ajaran Allah dan Rasul termasuk dalam hal itu. Kalau dia murtad, walaupun dia puasa ketika itu batal. Puasa dia batal. Misalnya, tengah hari dia duk buat kata-kata main-main dengan agama. Dia Allah semayang ni, hampa semayang lah. Bukan hampa duk kaya pun, duk semayang pun. Umpamanya. Walaupun dia puasa yang tidak sah. Kerana murtad, kerana dia terkeluar daripada Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan orang yang tidak sedar sepanjang tempoh waktu berpuasa. Maksudnya sama ada dia pitam ataupun dia kena abuse ke, dia tidak sedar sepanjang waktu berpuasa, yakni daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, dalam tempoh tu dia langsung tak sedar. Contoh macam mana? Mungkin orang yang lalui operation dan seumpamanya dia masuk ke bilik bedah tu daripada pukul 4 pagi ke 5 pagi, kemudian orang abuse dia sampailah dia tak sedar, dia lalui proses itu sampai maghrib pula tu baru dah lah dia ingat balik, dia buka mata balik. Adakah kalau dia anggap lah hari tadi aku tak makan apa pun, kira puasa lah tadi, puasanya dia tidak sah kerana dia pertama dia tidak sedar dalam tempoh yang berkenaan, kerana dia tidak ada kerana puasa tu, kita puasa sesuatu tu dengan keinginan kita sebagai ibadah kita pada Allah Jalla wa'ala. Dia berlaku kerana kita ingin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila ia tidak berlaku kerana keinginan kita untuk beribadah pada Allah, disebabkan insiden yang seperti itu, ia tidak dianggap sebagai puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan orang yang pitam ataupun orang yang misalnya dia kena bedah dia ataupun dia melalui proses, dia kena abuse semasa dia puasa dan dia tak sedar. Jika dia tak sedar itu adalah daripada dalam tempoh antara terbit fajar sehingga terbenam matahari itu 3 jam, 4 jam, 5 jam, berapa jam kita puasa. Tapi masih ada ruang yang dia sedar. Maksudnya belah petang dia bangun, zuhur dia bangun umpamanya. Pagi dia kena abuse tu 3 jam tertidur umpamanya. Tapi sebelum malam tadi, malam tadi dia telah berniat untuk puasa. Maksudnya ketika masuknya waktu subuh, memang dia berniat nak puasa. Kemudian dia pergi umpamanya ke hospital kata nak kena buat sikit pembedahan, kemudian bius dia. Dia pitamlah bius tu, dia tak sedarlah 3 jam. Kemudian dia bangun. Adakah puasanya sah? Jawapannya puasanya sah. Dia sama hal itu kerana dia bukan tak sedar sepanjang tempoh puasa.
Macam jawapan kita pada yang lepas, yang tak sah tu apabila sepanjang tempoh puasa tu dia tak sedar. Tapi kalau dia ada waktu yang dia sedar dalam tempoh itu, maka dia puasanya sah. Ini samalah seperti orang yang tertidur. Orang tidur pun tak sedar juga. Kalau tak sedar tu terus jadi tak sah, maka orang yang tidur akan batal puasa dia. Oleh orang tertidur, oleh kerana orang tidur tak batal puasa. Orang yang kena abuse pun, kalau sekiranya dia sedar, ada waktu yang dia sedar sebelum dalam tempoh terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari itu, maka puasanya adalah sah. Dengan syarat dia memang berniat nak puasa lah daripada awal, daripada malamnya. Wallahu a'lam. Okey, soalan berikutnya berhubung dengan orang yang kena penyakit tak ingat. Misalnya orang tua-tua ada yang kena tak ingat apa, cucu, cicit pun, anak-anak pun kadang lupa hang siapa, ni siapa. Kat orang peringat ni anak abah ataupun ni anak ayah, ayah tak ingat lah. Saat dia ingat, saat dia lupa. Orang yang macam ni, kalau banyak yang dia tak ingat tu, adakah dia wajib berpuasa? Dia tidak wajib berpuasa. Kerana dia telah hilang hukum taklif kepadanya. Kerana akalnya telah hilang dalam keadaan yang demikian. Kadang-kadang dia makan ke apa, kita ada ayah yang macam tu umpamanya, pun Allah beri kesihatan dan semua. Jadi kita tak payah kata apalah, pasal dia dah tak ada ingatan terhadap hukum, terhadap titah perintah Allah. Dia tak derhaka Allah kan, tapi dia akal dia hilang daripada fikiran. Cuma kita jaga dia. Kok orang yang tak faham, kok jangan bagi dia makan depan orang, sehingga orang salah sangka. Orang tengok badan duk sihat pakcik ni, yang duk makan pasal apa? Mungkin orang tak tahu. Tapi kalau dia makan di rumah dan seumpamanya, kerana dia tak ingat, dia tak sihat apa, kita tak payah melarang dia. Kerana dia hukum taklif itu tak ada padanya, ingatan tidak ada padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan yang selalu orang tanya. Kalau wanita haid itu dia suci ataupun orang nifas tu dia suci di tengah hari umpamanya, adakah dia wajib untuk menahan diri daripada makan? Kerana dia dah bersih sehingga waktu berbuka. Jumhur para ulama menyatakan bahawasanya dalam qaul mazhab Malik dan Syafi'i juga, dan riwayat daripada Imam Ahmad, Ibn Hazmin dan juga Ibn Utsaimin, dia berpendapat tak wajib dia tahan diri dia. Kerana dia dah memang daripada pagi dia haid, tiba-tiba dia bersih haid pukul 12, dia boleh makan. Ada qaul di kalangan para ulama, khususnya dalam mazhab Hanafi, dia mewajibkan untuk menahan diri, dan pendapat itu dipilih juga oleh Ibn Baz, antara yang memilih pendapat yang seperti itu. Tapi kalau dia suci haid pukul 2, 3, dia tahan diri sehingga buka, itu terbaiklah, sebab kerana ada qaul mazhab dalam yang kata elok dia tahan diri. Kalau dia makan pun adalah juga sebahagian para ulama yang saya sebutkan tadi menyatakan dia boleh makan seperti biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan soalan orang-orang yang teragak-agak nak puasa tak mau puasa, nak puasa tak mau puasa. Misalnya kata dia ni besoknya dia musafir. Besoknya itu dia dalam perjalanan. Dia boleh buka puasa sebab dia musafir. Jadi dia duk fikir malam tu, besok ni nak puasa tak puasa kita ni. Jadi dia tak buat keputusan. Sampai dah masuk waktu subuh tak buat keputusan lagi, nak puasa tak puasa hari ni. Bagi puasa wajib ni, maka kalau dia puasa pun puasanya tidak sah. Kerana dia hendaklah menetapkan niat dia sebelum masuknya waktu, sebelum terbitnya fajar, sebelum masuknya waktu berpuasa. Jadi kalau dia tak menetapkan niatnya, duk teragak-agak sampai kesudah orang kata, sampai waktu puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Wallahu a'lam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya macam mana kalau satu orang tu, misalnya kata dia tak tahu besok Ramadan ke tak Ramadan, nak puasa tak puasa. Jadi tak ada siapa habaq kat dia umpamanya, tak ada siapa memberitahunya. Kemudian dia ta'liq, dia kata kalau besok ni 1 Ramadan aku puasa. Misalnya dia malam tu berita pun tak ada, radio tak ada, kawan pun tak ada, handphone nak tanya orang pun tak ada.
nak tunggu pergi pejabat lah nak tanya. Besok hari ni dah masuk Ramadan ke tak? Umpamanya dia tak tahu. Dia lah mati, dia kata, azab dia, kalau besok 1 Ramadan, aku puasa. Kalau besok bukan 1 Ramadan, aku tak puasa. Dia bukan teragak-agak, tapi dia buat keputusan berdasarkan keadaan tu. Adakah puasanya, tiba-tiba besok, pipi kawan dia, hari ni masuk Ramadan ke? Hari ni masuk Ramadan dah. Aku puasa lah. Sah ataupun tak puasa orang yang niat dia macam tu, ta'liq niat macam tu. Wallahu ta'ala alam, jawapan majoriti para ulama dalam hal ni bahawa saja sah, kerana dia sebenarnya memang azam untuk puasa, menanam niat untuk puasa. Innamal a'malu binniyat, dan niat dia tidur, dia dia bermalam di dalam keadaan berniat untuk puasa. Cumanya dia ta'liq dengan keadaan. Wallahu a'lam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan orang yang berpuasa, dia memang puasa dah, dia niat pada malam tu dia berpuasa. Dia puasa hari tu. Tiba-tiba ada member kata, hari ni kita nak musafir ni, tak payah puasa lah. Dia tu tak buat keputusan, nak buka, tak buka, nak buka, tak buka, nak buka, tak buka, tak buat keputusan lagi. Adakah dia juga batal puasa dah? Dia tak batal puasa selagi dia tak buat keputusan. Yang tadi dia buat keputusan. Keputusan putus untuk dia keluar puasa. Kalau dia tak buat keputusan untuk keluar daripada puasa, dia hanya teragak-agak nak puasa, tak puasa, dia dianggap sah puasanya kerana dia asalnya puasa. Asalnya dia puasa. Melainkan kalau dia azam memang aku buka puasa, maka terbuka puasa. Tapi kalau sekiranya dia tak azam buka puasa, member dia kata tak, macam mana, dia kata puasa kot. Asalnya dia puasa. Para fuqaha menyebut dalam hal ni bahawasanya puasanya tak batal selagi mana dia tak memutuskan untuk dia berbuka puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tu tengah berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia buat keputusan dia tak nak puasa, cuma nak ayak ataupun makanan tu tak sampai lagi. Kata ni hari ni sampai, katalah dia puasa Ramadan. Tiba-tiba dia jumpa kawan dia yang tak puasa. Kalau dia sengaja buka, berdosa lah. Katalah dia dua orang musafir. Kawan dia tu, dia duk ingat dia nak puasa. Kawan dia pula tak puasa. Jadi dia tanya kawan dia, puasa tak? Dia kata, aku tak puasa. Kawan dia pun minum air, makan. Kalau hang tak puasa, aku pun tak puasa, aku nak tak puasa. Dia dah putus niat dia untuk tak mau puasa. Tiba-tiba member nak mari makan, makanan tu habis, tak sampai ke air, dia pun nak kena bergerak dah. Dia pun tak makan-makan, tak jadi nak makan. Tapi memang niat dia tak mau puasa dah. Adakah puasanya boleh diteruskan ataupun dia telah dikira berbuka puasa? Dia telah dikira berbuka puasa kerana dia telah berazam, berniat berbuka puasa walaupun dia belum minum dan makan. Maka hari itu tak dikira sebagai hari puasa baginya. Kerana puasa adalah soal ibadah. Apabila dia telah berniat untuk tidak beribadah ketika itu, beribadah puasa, walaupun mungkin dia ada kelonggaran, maka hal itu tak berlaku. Dia bukan soal perbuatan saja. Perbuatan menahan diri, mungkin kita pun ada hari-hari yang mana kita tak makan tapi kita tak puasa. Jadi puasa itu bukan saja niat menahan diri pada makan minum, bukan saja menahan diri daripada makan minum, berniat menahan diri daripada makan minum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, wallahu a'lam.